Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sentiasa mengambil berat dan peka terhadap kesejahteraan kanak-kanak. Melalui kaedah Hall of Nation, pihak kerajaan akan terus bergiat aktif demi memastikan anak-anak di negara ini akan sentiasa selamat dan hak-hak mereka akan terpelihara. Juga termasuk mengukuhkan ekosistem pelindungan kanak-kanak dan orang muda yang berumur di bawah 18 tahun. Menteri Kebudayaan dan Sukan menyatakan perkara tersebut dalam pertutusan sempena Hari Kanak-Kanak Sedunia 2020. Ke arah itu, jelas Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin. Beberapa inisiatif telah dilaksanakan. Antaranya, menyediakan talian-talian bantuan kebangsaan yang merupakan platform untuk kanak-kanak, ibu bapa, penjaga dan orang awam menghubungi mengenai isu melibatkan kanak-kanak. Pembentukan rangka kerja pelindungan kanak-kanak, kerjasama padu pihak-pihak berkepentingan bagi memastikan ia akan dilaksanakan secara berkesan sebelum dilancarkan nanti. Penubuhan sebuah daftar kanak-kanak dan orang muda yang memerlukan perlindungan dengan cepat, pembinaan bangunan baharu rumah perlindungan di bawah kompleks Rumah Kebajikan, Jabatan Pembangunan Masyarakat yang berkonsepkan home bagi menyediakan suasana tempat tinggal yang lebih selesa kepada penghuni kanak-kanak. Justru jelas Yang Berhormat, peranan yang dimainkan oleh pelbagai pihak amat penting dalam berganding bahu memberikan bantuan serta sokongan kepada kanak-kanak bagi perkembangan mental, emosi, fizikal dan pendidikan mereka, terutama dari golongan yang terdedah dan berisiko tinggi. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah kempen teknologi devices oleh Kementerian Pendidikan yang menyediakan akses kepada sambungan internet dan rancangan TV pendidikan bagi membantu pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan tidak ketinggalan mengikuti pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Bantuan permakanan agar para pelajar lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran dan bantuan peralatan sekolah bagi kanak-kanak yang memerlukan yang aktif diselenggarakan oleh badan-badan korporat dan bukan kerajaan. Hari Kanak-Kanak Sedunia tahun ini bertemakan Bayangkan Semula Dunia yang Lebih Baik atau Reimagine a Better World. Tambah Yang Berhormat, tahun ini juga merupakan tahun yang sangat mencabar bagi seluruh dunia akibat wabak COVID-19. Tidak terkecuali negara ini, malah lebih ketara lagi kepada kanak-kanak dan para belia. Pusat Kegiatan Warga Emas PKWE Brunei Muara petang tadi mengungkapkan Majlis Khatam Al-Quran bersempena dengan penubuhan PKWE Brunei Muara ke-7 tahun. Majlis berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan. Majlis Khatam didahului dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis antara lain bertujuan mendidik ahli PKWE dengan aktiviti membaca Al-Quran untuk dijadikan sebagai amalan harian dan mempertingkatkan lagi mutu bacaan Al-Quran. Kerjasama erat di antara Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB serta agensi-agensi kerajaan lain terbukti dengan penglibatan dan peranan ABDB di dalam menghulurkan bantuan dari segi tenaga dan logistik bagi membantu penduduk-penduduk yang terjejas akibat kejadian banjir yang melanda di beberapa kawasan yang sering berlaku banjir di daerah Tutong dan juga di daerah Blight. Ini termasuklah bantuan dan kerjasama yang dihulurkan oleh ABDB bagi membantu kerja-kerja kemasyarakatan dan kebajikan di negara ini. Awang Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap Bandaran dan Daerah Kementerian Haiwan Dalam Negeri menggariskan perkara tersebut semasa upacara pembarisan tamat latihan rekrut lelaki pengambilan ke-166 yang berlangsung pagi tadi di Penanjung Garrison Tutong. Dalam konteks Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri pula, kerjasama padu yang telah terjalin di antara Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan serta Angkatan Bersenjata di Raja Brunei
melambangkan komitmen bersama di dalam menjunjung hasrat kebuah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, yang mana melalui Institut Latihan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei telah menjalankan beberapa kursus yang telah juga disertai oleh pegawai-pegawai dan kaki tangan dari agensi-agensi keselamatan di bawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, di antaranya Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, Jabatan Penjara dan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Usaha sama ini adalah wajar dan selaras dengan misi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, iaitu untuk bekerjasama dengan masyarakat, termasuk agensi-agensi kerajaan untuk keselamatan dan keamanan negara. 210 anggota rekrut lelaki pengambilan ke-166 menamatkan latihan asas ketenteraan selama 6 bulan. Juga hadir Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Semasa upacara ini, jurulatih dan rekrut-rekrut yang telah menunjukkan prestasi yang cemerlang di sepanjang latihan rekrut dijalankan menerima anugerah. Kegigihan dan ketekunan sepanjang menjalani latihan asas ketenteraan dapat melengkapkan diri para rekrut Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dengan ilmu serta kemahiran, khususnya untuk mempertingkatkan tahap profesionalisme ketenteraan. Berapa orang rekrut yang ditemui semasa upacara perbarisan tamat latihan rekrut lelaki pengambilan ke-166 melahirkan keyakinan melalui latihan ketenteraan yang mereka lalui diserapkan dengan nilai-nilai teras Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Sifat takwa yang diserapkan dalam diri mereka dapat mendorong dan meningkatkan motivasi dalam kerohanian dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawab sebagai seorang tentera dengan berpandukan ajaran Islam. Peranan saya kepada anak watan generasi yang akan datang ingin mencuri bidang ketenteraan ialah hendaklah sentiasa membuat persiapan dari segi fizikal dan mental, dan hendaklah sentiasa mengikut arahan yang diberikan, dan yang terakhir sekali hendaklah meminta doa dan restu daripada kedua ibu bapa yang kita disayangi. Perkara rahsia kerjaya saya ada 3, iaitu yang pertama adalah sentiasa bertakwa kepada Allah SWT. Yang kedua, doa dan restu daripada ibu bapa adalah sangat penting. Yang ketiga, sentiasa mengikut arahan daripada jurulatih-jurulatih yang ada. Apa yang kami pelajari semasa menjalani latihan adalah selaras dengan nilai-nilai teras ABDB. Antaranya ialah sentiasa mempunyai sikap yang berani dan bertanggungjawab apabila diberikan tugasan. Kedua, sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, setia, iaitu bekerjasama, bersatu padu dan bersefahaman antara satu sama lain. Yang keempat adalah profesional, melakukan satu tugas dengan profesional untuk membina satu pasukan yang cekap, taat dan cekal, dan yang penting sekali adalah disiplin. Maklumat mengenai terdapatnya kes baru jangkitan COVID-19 di negara ini adalah tidak benar. Laporan mengenainya selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana. Tidak ada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam. Dalam serah akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara ini, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 148 kes dengan kes yang sembuh seramai 145 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 iaitu 198 hari yang lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilapor sebanyak 7 kes. 576 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 8,135 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu.
Sementara itu, 400 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 75,069 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, berikutan dengan penularan mesej melalui media sosial mengenai terdapat kes baru jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan maklumkan bahawa mesej tersebut adalah tidak benar. Orang ramai diminta bekerjasama untuk tidak menelarkan mesej mengenainya. Tugas mendidik anak-anak bukanlah satu tugas yang mudah dan boleh dipandang ringan. Ini kerana didikan ibu bapa atau penjaga pada peringkat awal adalah penentu ke arah mana corak dan masa depan mereka, lebih-lebih lagi di zaman moden yang penuh dengan pelbagai cabaran. Dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk Tanggungjawab Ibu Bapa atau Penjaga terhadap anak-anak mengongsikan terdapat beberapa cara yang berkesan untuk mendidik anak-anak. Antaranya ialah pendidikan melalui contoh teladan, pendidikan melalui nasihat dan pendidikan melalui pemerhatian dan pengawalan. Para ibu bapa atau penjaga jangan mengambil ringan dan mencuaikan serta lalai dalam menunaikan hak dan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. Kerana jika mereka lalai dan kurang memberi perhatian kepada kelakuan atau keolahan anak-anak mereka, dikhawatiri mereka akan terjebak kepada gejala negatif atau kegiatan kurang bermoral yang menyalahi agama Islam yang suci, bahkan juga melanggar adat dan tata susila dan juga melanggar undang-undang negara. Jemaah yang dirahmati Allah, pendidikan yang sempurna dan seimbang antara duniawi dan ukhrawi amat mustahak diberikan kepada anak-anak, kerana tanpa adanya ilmu pengetahuan kita tidak dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Selain itu, sebagai ibu bapa atau penjaga, kita hendaklah sentiasa prihatin dan mengambil berat terhadap anak-anak, sama ada dari segi emosi, mental maupun fizikal. Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Tanjung Maya, daerah Tutong semalam mengadakan Majlis Malam Cinta Rasul sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW. Majlis diadakan di Masjid Kampung Tanjung Maya, Tutong. Hadir yang berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apung, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diserikan dengan takzkirah serta berselawat. Acara diadakan bagi memperingati hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW di samping menyemai dan menzahirkan rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah dengan melatih diri mengamalkan segala sunnah serta mengikuti segala akhlak baginda di dalam kehidupan seharian. Pasukan Dikir Mukim Serasa dan pasukan Dikir Nur Mukim Sengkurung masing-masing menangi pertandingan akhir Dikir Syarafil Anam antara Majlis Perundingan Mukim dan Kampung daerah Brunei dan Muara semalam. Pertandingan diadakan bersempena dengan sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebanyak 10 pasukan dikir lelaki dan wanita terdiri daripada pasukan dikir Zon 1 hingga Zon 5 mengikuti pertandingan ini. Ianya dianjurkan oleh Majlis Perundingan Mukim Sengkurung dengan kerjasama bahagian institusi Mukim dan Kampung Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Hadir Ong Misli bin Hajrul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Untuk mengenal Rasulullah SAW, hendaklah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu, kerana yang mengutus, mendidik dan mentarbiah baginda Rasulullah ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara tersebut antara yang dikongsikan petang tadi semasa program Kenali dan Cintai Rasulullah SAW. Dr. Ahmad Asri Lubis bin Abu Samah, pensyarah sambilan dari Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB dalam tajuk Kesempurnaan Peribadi Rasulullah menjelaskan, untuk melihat kebesaran dan keagungan Rasulullah, lihatlah keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala.
Tambahnya lagi, untuk mencintai Rasulullah, kenalilah kepribadian dan akhlak baginda. Sesi kedua, Siri Kenali Rasulullah, anjuran Kelab Komuniti Belia Transformasi, Pusat Belia dengan sokongan Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan berlangsung di Dewan Silaturahim Pusat Belia di Ibu Negara. Sahabat mengatakan Nabi. Rasulullah mengajak dengan perkataan dan perbuatan. Wadaiyan illallah wasit. Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam akan menjadi tuan rumah bagi gabungan Organisasi Wanita ASEAN ACWO ke-20. Majlis pengisytiharan diadakan pagi tadi secara maya semasa Perhimpunan Agung Dewi Tahunan ACWO kali ke-19. Majlis penyerahan bendera ACWO kepada Datin Hajah Dayang Siti Hajar binti Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Yusof yang dipertua Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam sebagai yang dipertua ACWO ke-20 disampaikan oleh Tuan Raymond Chow, Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam. Hadir bersama Naib yang dipertua kedua dan ketiga Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Agromimarket.com, pasar dalam talian yang pertama bagi petani di negara ini yang menjual hasil para petani, kini mempunyai sebuah kedai runcit di tapak perindustrian Debribi untuk menyediakan akses pasaran yang lebih luas untuk produk tempatan. Kedai tersebut dibuka atas permintaan yang menggalakkan daripada orang ramai dan memudahkan para petani menghantar hasil produk mereka. Kedai runcit tersebut antara dimuatkan dalam berita ekonomi Ahad ini. Have our own retail store where we showcase local products but also imported supply of products. Menurut Dr. Vanessa Teo, Ketua Pegawai Eksekutif Agromi IQ International Sdn Bhd, sambutan orang ramai sangat menggalakkan dan banyak petani-petani tempatan yang tampil untuk mengetengahkan produk mereka ke dalam platform Agromi. Kedai tersebut dibuka pada 22 Oktober yang lalu. Selain memaparkan produk tempatan yang terdapat di laman sesawang mereka, kedai runcit tersebut menawarkan pilihan buah-buahan yang diimport bersama dengan makanan ringan dan minuman yang sihat. Kedai tersebut dibuka setiap hari Isnin hingga Ahad dari pukul 8 pagi hingga 7 malam. Ikuti paparannya dalam berita ekonomi Ahad ini 22 November melalui saluran RTB Perdana. Bagi meningkatkan penyertaan Brunei Celebration BSB 2020, Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengalu-alukan penglibatan para peniaga dalam talian yang berdaftar ke arah memberikan pengguna pelbagai pilihan produk pada harga yang kompetitif serta pilihan berbelanja bagi menepati keperluan dan citarasa pengguna. Acara BSB 2020 telah bermula pada Ahad lalu sehingga Jumaat 12 Februari 2021 selama 90 hari. Peniaga dari pelbagai sektor termasuk kedai-kedai menjual barangan perabot rumah, kasut, buku, alat sukan, barangan kemas, gedung-gedung perniagaan dan sebagainya dialukan untuk sama-sama mengambil bahagian dalam acara jualan murah hujung tahun ini dengan menawarkan diskaun menarik bagi mendukung usaha kerajaan merangsang kegiatan perekonomian dalam negara sekaligus meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi. Acara BSB 2020 kali ini dimulakan 2 minggu lebih awal dari kelazimannya. Pihak JPS mengingatkan para peserta BSB 2020 untuk sentiasa menjalankan perniagaan dan aktiviti jualan murah secara beretika dengan mematuhi Perintah Perlindungan Pengguna Perdagangan Wajar 2011. Barangan yang ditawarkan sama ada di premis dan platform dalam talian juga hendaklah dipaparkan tanda harga atau potongan harga yang jelas selaras dengan peraturan paparan tanda harga. Satu, kemudahan orang-orang petani kan senang pasal dapat lagi pergi keluar negeri. Lagipun awal sikit kan dorang buat Brunei Celebration bagus untuk menyokong ekonomi negara sendiri. Based on economy itself, sekurang-kurangnya ia juga meringankan beban untuk orang ramai je lah yang mana berminat untuk membalik.
Bagi menyertai acara BSP 2020, para peniaga hanya perlu menghadapkan borang makluman jualan ke JPS yang dapat dimuat turun dari laman sesaung JPS di www.jps.gov.bn/cad dan borang yang lengkap hendaklah dikembalikan tidak lewat dari 21 November 2020 sama ada ke bangunan JPS atau melalui email di sales@jpke.gov.bn. Peniaga yang ingin mengikuti acara jualan murah ini untuk tempoh yang pendek selama 64 hari bermula 15 November 2020 hingga 17 Januari 2021 boleh menghubungi pihak JPS untuk maklumat lanjut. Balai Polis Panaga Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB telah menerima satu laporan kemalangan jalan raya melibatkan seorang penunggang basikal dan sebuah kereta berlaku di kawasan Lebuhraya Syria Bypass Hala Mumung. PPDB dalam siaran akhbarnya menjelaskan siasatan mendapati bahawa mangsa tersebut sedang berbasikal berseorangan di bahu kiri jalan raya dan dipercayai telah dirempuh oleh sebuah kereta daripada bahagian belakang. Pihak paramedik bertugas telah mengesahkan bahawa mangsa telah meninggal dunia di tempat kejadian dan punca kemalangan masih dalam siasatan. Dalam pada itu, PPDB sekali lagi menasihatkan kepada pengguna jalan raya untuk sentiasa peka dan fokus kepada sekeliling keadaan ketika memandu di Lebuhraya. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK mengingatkan kepada para majikan agar sentiasa memastikan tempoh pas imigresen pekerja masih sah kerana adalah menjadi kesalahan sekiranya pekerja tersebut bekerja dengan pas imigresen yang telah mansuh. JIPK dalam siaran akhbarnya juga memberikan amaran kepada para warga negara asing yang melakukan kesalahan dan jika sabit kesalahan mereka akan diusir dari negara ini dan nama-nama mereka akan disenaraikan hitam. JIPK juga mengingatkan kepada warga negara asing untuk tidak membuat urusan atau menyerahkan pasport kepada individu-individu yang menggelar diri mereka sebagai agen. Semasa operasi pumpung JIPK 145-2020 yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan di Mukim Sengkurung, seorang wanita warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang JIPK Bandar Seri Begawan kerana gagal mengemukakan sebarang dokumen yang sah. Perkara tersebut akan disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17 kerana dipercayai menyalahgunakan syarat-syarat pas imigresen yang diberikan kepadanya. Sementara itu, 7 lagi warga negara asing terdiri daripada 5 orang lelaki dan 2 orang wanita ditahan atas kesalahan gagal menunjukkan sebarang dokumen yang sah sewaktu pemeriksaan. Semua warga asing tersebut dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang JIPK untuk disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17. Operasi sepadu pumpung JIPK 146-2020 tersebut dijalankan di daerah Tutong oleh bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan dan Kuala Belait termasuk bahagian penguatkuasa Jabatan Buruh. Semasa operasi tersebut, bahagian penguatkuasa Jabatan Buruh telah mendapati seorang lelaki warga negara Indonesia dipercayai tidak selaras dalam jaminan pekerja asing berkenaan. Hasil pemeriksaan dari Jabatan Buruh juga mendapati beberapa kesalahan di bawah Perintah Pekerjaan 2009 iaitu majikan dipercayai melakukan kesalahan penempatan pekerja tidak mengikut kebenaran lesen pekerja asing serta penyalahgunaan jawatan. Kesalahan penempatan pekerja tidak mengikuti kebenaran lesen pekerja asing serta penyalahgunaan jawatan. Jika sabit kesalahan bagi syarikat akan didenda kompaun RM600 bagi kesalahan pertama dan RM900 bagi kesalahan kedua. Bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan kemarin menjalankan operasi pumpung JIPK 148-2020 di kawasan Mukim Sungai Kebun. Hasil dari operasi tersebut, seorang lelaki warga negara asing ditahan kerana dipercayai menjalankan aktiviti jualan atau berjaja rumah ke rumah di sekitar kawasan kampung air. Perkara tersebut telah dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan untuk disiasat dan diambil tindakan selanjutnya kerana didapati telah melanggar Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17.